Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, putera dan puteri saya pada pagi ini. Kita berada di bahagian ketiga tentang perbincangan tentang sukuk yang kita telah mulakan dalam dua bahagian sebelum ini, dan mudah-mudahan hari ini ialah hari penutup kepada kuliah tentang sukuk. Mudah-mudahan dan diharapkan tuan-tuan dapat mengikuti apakah maksud sejarah, maksud definisi jenis-jenisnya, dan juga hari ini saya nak ceritakan sikit sahaja bagaimana proses untuk mengeluarkan sesebuah sukuk dalam pasaran, sama ada sukuk itu berbentuk pasaran dalaman ataupun tempatan ataupun pasaran di luar negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu sukuk itu adalah bermakna sijil keberhutangan hutang yang patuh syariah yang dikeluarkan dari sebuah syarikat untuk mendapat dana dan pendanaan, dan suku itu boleh diperniagakan di pasaran kedua atau pasaran sekunder untuk tujuan kecairan. Itu dia punya definisi sukuk, iaitu sijil keberhutangan. Namun dalam pembahagian klasifikasi sukuk ini terdapat dua klasifikasi yang utama. Yang pertamanya klasifikasi dari segi dia punya the origin ataupun asal usul aset yang telah disekuritaskan, yang telah dijadikan sebagai security. Sebab suku itu adalah berbentuk securitization, kita mensekuritiskan sama ada hutang ataupun aset. Ada dua klasifikasi utama, dipanggil asset back dan juga asset base, ataupun dipanggil debt base atau hutang semata-mata. Jadi dalam Islam, dalam konteks syariah, suku itu adalah boleh berasaskan kepada aset, namanya asset back, sukuk yang disandarkan kepada sebuah aset. Satu lagi ialah asset base, sukuk yang diasaskan kepada sesuatu aset. Ada perbezaannya, saya akan berikan dengan satu huraian yang mudah difahami. Asset back ada satu sukuk di mana pengeluar sukuk telah mengeluarkan sukuk yang juga merupakan satu keberhutangan, satu kewajipan membayar, tetapi pihak pelabur atau pemegang sukuk, mereka tidak boleh membuat tuntutan kepada hutang yang tertentu, melainkan hutang itu dapat disabitkan dengan sesuatu aset tertentu, dan mereka tidak boleh menuntut lebih daripada aset yang telah disekuritaskan, yang telah disekuritikan. Berbanding dengan satu lagi sukuk yang namakan asset base, mereka boleh menuntut setiap satu sen yang telah dicatitkan di atas sertifikat tersebut, yang ada dalam kupon ataupun satu sertifikat untung dan juga prinsipal, dan mereka boleh minta daripada pengeluar sehinggalah habis dibayar sebarang keberhutangan tersebut. Dalam arti kata lain, keberhutangan ada dua bentuk. Pertamanya, keberhutangan yang dinisbahkan kepada aset tertentu, di mana keberhutangan itu terhad kepada aset yang ada dalam aset tersebut, tidak boleh lebih daripada aset tersebut. Yang satu lagi, dia tidak kira aset apa, bila mana berlaku masa untuk bayar, dia kena bayar seperti mana yang tertera di atas sertifikat tersebut. Ini dipanggil asset back dan asset base. Asset back sepertinya begini, kita keluarkan sukuk kepada pelabur sukuk, misalnya pengalaman saya sendiri tahun 2004-2005, syarikat peladangan iaitu kelapa sawit, untuk mereka mengembangkan bisnes mereka, mereka telah securitiskan, mencairkan sebahagian tanah peladangan tersebut dan keluarkan sukuk, di mana mereka telah menjual dan membeli balik sukuk tersebut berdasarkan konsep inah pada masa tersebut, masih dianggap patuh syariah pada tahun 2005-2004, sehinggalah diputuskan sebaliknya oleh pihak Bank Negara, di mana inah itu dikaji semula, diletakkan syarat-syarat yang ketat pada tahun 2016-2017, tapi masa 2004 itu maksudnya inah dijual aset tersebut dan dibeli balik, maka berlakulah keberhutangan. Tetapi suku ini adalah dinamakan asset back, ABS, asset back securities, di mana pemegang suku ini tidak berhak menuntut berdasarkan harga jualan
inah, tetapi berdasarkan apa sahaja yang boleh dihasilkan daripada hasil yang dikeluarkan oleh kelapa sawit tersebut dalam bentuk aset yang telah dikenal pasti sebagai mendasari sukuk tersebut. Itu perbezaan antara asset back dan asset base. Dan berarti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, asset back ini dia macam equity juga, di mana pihak pemegang dan pelabur tidak boleh meminta pembayaran lebih daripada apa yang telah ada dalam suatu aset tertentu. Dalam bidang konvensional cantik contohnya, tapi tak patuh syariah lah. Ini dalam bentuk konvensional, misalnya sebuah bank, misalnya mereka telah membuat pinjaman kredit secara kredit kad. Mereka keluarkan kredit kad, mereka pergi pinjaman kredit kepada pemegang-pemegang kredit kad yang berbilion-bilion. Satu hari mereka kata, kenapa saya nak pegang kredit ini? Saya boleh jual kepada pihak pelabur dalam pasar modal melalui instrument bond yang merupakan asset backed bond. Jadi mereka kumpulkan keseluruhan jumlah kredit yang masih outstanding, tertangguh, katakan 1 bilion. Mereka kumpulkan aset tersebut, mereka securitizekan, jual pada SPV jual kepada pihak pelabur bond, di mana pihak pelabur bond telah membeli aset yang berbentuk kredit, kad kredit, di mana ditransferkan kepada pihak pelabur. Di mana transfer ini dianggap transfer yang dianggap true transfer, satu transfer yang sebenarnya, yang merupakan syarat asasi kepada asset backed securities atau asset backed sukuk dan bond. Transfer itu daripada SPV kepada pelabur, transfer yang benar-benar yang melibatkan pemindahan hak milik, sama ada beneficial dan juga dari segi nama dan pemilik, the title deed of the asset. Jadi dalam konteks ini, kredit yang tertangguh itu dijual kepada pihak pelabur. Pihak pelabur tidak boleh menuntut daripada pihak pengeluar, melainkan apa sahaja yang boleh dikutip, yang boleh diambil semula daripada pembayaran pemegang-pemegang kad kredit berdasarkan aset yang telah disekuritizekan dan telah dijual kepada pihak pelabur bond. Jadi kita dapat lihat bahawa dalam konteks ini, hutang itu ada tetapi terhad dan juga terkandung dalam satu aset yang telah dijual kepada pihak pelabur, dan pihak pelabur tidak boleh demand dan juga recourse dan juga merujuk kepada pihak pengeluar, melainkan apa sahaja yang terkandung dalam sebuah aset, sama ada aset tanah, aset hartanah, aset emas, aset macam kredit kad tadi dan sebagainya. Jadi itu asset backed sukuk atau asset backed bond. Adapun dalam amalan semasa, jarang dikeluarkan bond atau sukuk yang berasaskan asset backed atau ABS, kerana di Malaysia berbeza di tempat-tempat lain, sambutan para pelabur kepada asset backed amat dingin sekali. Malah didapati dalam 2-3 ABS yang telah dikeluarkan selama ini, tak banyak pun dalam 2-3 kuponnya atau kosnya amat tinggi, tidak menguntungkan kepada pihak pengeluar. Lebih baik mereka pinjam dengan bank, lebih murah, sedangkan mereka mahu mendapat kecairan pendanaan dengan harga lebih murah, keluarkan bond tersukuk mahal, jadi tak begitu menguntungkan pihak pengeluar. Tapi di Eropah, asset backed ABS lebih murah kepada pengeluar kerana ia memberikan satu kepastian dan juga satu rujuk silang yang jelas kepada bond atau apa sahaja instrumen, kena didasari dengan satu aset yang jelas, yang nyata. Tapi di Malaysia, pelabur lebih suka kepada keberhutangan yang nyata, bukan keberhutangan yang bertitik tolak kepada aset yang tertentu. Jadi kita tak tutupi, ada dalam textbook, ada dalam undang-undang di Suruhanjaya seperti Malaysia, tapi tak popular. Yang popular adalah asset based sukuk, ataupun dalam konteks konvensional debt based bond, iaitu semata-mata berdasarkan hutang yang dicernakan dengan kontrak yang berbentuk hutang. Macam sukuk ijarah misalnya, kita bincang, satu pengeluar ada hartanah, jual pada SPV, bukan dengan jualan yang sebenar-benarnya, sekadar penjualan perpindahan hak milik beneficiary, bukannya title, kemudian sewa balik. Sewa balik itu ada keberhutangan, maka itu dianggap sebagai asset based sukuk yang popular dalam masyarakat.
di Malaysia dan juga di Timur Tengah khususnya. Asset back jarang dilakukan, melainkan di Malaysia mungkin tak sampai 5 isuan thus far sejak 30 tahun yang lepas atau 20 tahun yang lepas. Jadi dalam asset base ini terdapat beberapa jenis. Misalnya suku ijarah kita bincang di hari pertama lagi atau kuliah yang pertama. Kemudian ada suku berdasarkan murabahah, iaitu berdasarkan penjualan barang melalui konsep tawaruk, di mana pihak pengeluar memerlukan katakan 100 juta, mereka terpaksa membuat transaksi tawaruk. Misalnya mereka akan membeli sebuah komuniti daripada SPV yang bernilai 100 juta dan mereka akan membeli dengan 110 juta misalnya. Jadi mereka membeli dengan 110 juta, mereka berhutang kepada SPV. SPV perlukan wang 1 juta untuk membeli komuniti di perpasaran seperti Bursa Malaysia, seperti LME di London dan sebagainya. Jadi SPV perlukan wang, mereka keluarkan sukuk 100 juta, dapat duit 100 juta, beli komuniti dengan harga 1 juta, jual kepada pengeluar sukuk 110 juta selama 5 tahun, iaitu katakan 5% tahun, dan mereka berhutang kepada SPV dalam tawaruk, dalam konsep tawaruk ini sebanyak 110 juta, dan bila mana mereka membeli komuniti tersebut, mereka jual kepada broker yang satu lagi dalam pasaran di suku silang, di LME ataupun di pasaran-pasaran broker yang lain, mereka akan mendapat 100 juta tunai. Jadi syarikat tersebut dapat 100 juta tunai, mereka boleh buatkan projek-projek baru, usaha sama baru, venture baru dan sebagainya untuk pengembangan syarikat mereka. Tapi mereka berhutang dengan SPV dan hutang itu dibuktikan dengan pengeluaran sukuk yang berjumlah 100 juta prinsipal dan 10 juta kupon yang akan dibayar setiap 6 bulan sehinggalah 5 tahun. Itu yang cukup popular di Malaysia pada satu masa dahulu. Yang ketiga, kita sukuk ijarah, sukuk murabahah, yang ketiga sukuk musyarakah, iaitu kita bersama dengan para pelabur sama-sama menyumbang wang dalam satu dana berdasarkan konsep untung dan rugi dan digunakan dana tersebut untuk membantu pihak pengeluar yang memerlukan 100 juta, wang itu pergi kepada pihak pengeluar 100 juta sebagai equity, tetapi untuk mewujudkan keberhutangan definisi debenture yang kita bincang pada hari pertama, sukuk musyarakah semata-mata berdasarkan undang-undang yang ada, bukan lagi keberhutangan, bukan lagi menimbulkan liability untuk membayar. Jadi situ ada konsep janji untuk membeli balik sukuk musyarakah dalam kes-kes kegagalan pihak pengeluar membayar kupon misalnya. Contohnya dalam sukuk musyarakah dipersetujui perkongsian untung rugi adalah dinilai sebanyak 5% tahun, maka perlu dibayar oleh pihak pengeluar. Kalau mereka tidak boleh bayar disebabkan cash flow mereka terganggu, hasil pulangan tidak begitu baik, mereka dianggap sebagai melanggar syarat tersebut dan mereka kena membeli balik sukuk tersebut daripada pihak pelabur sukuk dengan harga yang ditentukan formulanya, iaitu dengan harga berdasarkan harga yang belum dibayar prinsipalnya dan juga untung yang sudah matang pada tempoh yang terdekat sebelum berlakunya default tersebut. Jadi dalam keseluruhannya, bila berlaku keadaan tersebut, maka berlakulah keberhutangan. Jadi kena bayar outstanding amount dari principal or musyarakah dan juga kupon yang telah matang atau hampir matang dalam masa yang terdekat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu caranya bagaimana sukuk ijarah, sukuk murabahah, sukuk musyarakah dilaksanakan. Dan yang paling terakhir, yang paling popular hari ini adalah sukuk namanya sukuk istismar. Itu sukuk pelaburan gabungan antara murabahah, kontrak murabahah dengan kontrak musyarakah ataupun dengan kontrak wakalah dalam pelaburan. Jadi terlalu popular di Timur Tengah, di Malaysia, di mana ditetapkan bahawa sukuk yang berbentuk aset tersebut macam musyarakah dengan wakalah mestilah lebih daripada 50%, iaitu 51% ke atas, dan murabah itu mestilah disokong oleh hutang patuh syariah, iaitu tawaruk,
tidak lebih 49%. Jadi dalam konteks yang lain, untuk menjadikan sukuk tersebut sukuk yang lebih berat kepada barang, kepada komoditi, kepada aset, sehingga ia boleh diperniagakan di pasaran kedua mengikut perwiraan antarabangsa yang menjadi rebutan ramai pelabur-pelabur yang mencari sukuk-sukuk yang boleh diperniagakan di pasaran kedua, kerana sukuk bagi ini bentuknya adalah disokong oleh aset seperti sukuk ijarah 100% back ataupun disupported by aset, ataupun sukuk gabungan hybrid antara hutang iaitu murabahah tidak lebih 49% dalam komposisi sukuk tersebut, dan dicampur dengan 51% aset-aset seperti pelaburan yang sebenar dalam syarikat, melabur sebagai equity holders dan seumpamanya, menjadikan 51% adalah melambangkan aset ketara, aset yang nyata, maka keseluruhannya sukuk itu dianggap sebagai aset sukuk yang didasarkan pada aset yang boleh dijual beli dalam pasaran. Jadi itu secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat dengar balik, dapat faham apa makna keberhutangan, di mana adanya keberhutangan, dan apakah jenis-jenis sukuk yang ada dalam pasaran. Yang paling terawal dan popular adalah asalnya sukuk ijarah, kemudian berubah pada murabahah, kemudian pada mudharabah dan musyarakah, disebabkan keadaan-keadaan pasar yang tidak menentu, yang tidak memberikan risiko yang tinggi, maka pasaran telah berubah kepada sukuk yang berbentuk hybrid, gabungan antara hutang dengan sedikit aset, iaitu yang berbentuk musyarakah dan juga mudharabah atau wakalah. Dan lebih penting lagi, untuk menjadikan sukuk ini boleh dilangani oleh semua pelabur antarabangsa yang menerima konsep hybrid sebagai aset yang menjadikan sukuk tersebut equivalent to commodity, equivalent to asset yang boleh diperniagakan tanpa sebarang halangan syariah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, ringkasnya nampak mudah, tapi kalau nak tahu lagi lebih panjang dan detail, saya cadangkan bacalah buku-buku tertentu, dan saya juga ada buku yang saya tulis sendiri dalam bab sukuk ini 2017, iaitu Emirates Airlines Sukuk, yang memberikan satu anatomi yang jelas untuk memahami galur-galur dan juga anatomi kepada sukuk tersebut. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya, semuanya sekali dalam dalam social media ini. Soalan daripada Dr. Nur Sofiza, rakan saya di Cambridge. What is your view on the pandemic bond issued by WHO? What about pandemic sukuk? Ini satu perkara yang menarik. Terima kasih doktor di atas soalan, kerana sebelum ini WHO juga mengeluarkan, World Bank mengeluarkan satu sukuk untuk tujuan kem-kem pelarian, di mana mereka perlukan wang yang banyak untuk membeli selimut dan menyediakan kemah, dan juga memberikan vaccination, suntikan untuk menahan daripada kuman-kuman di kawasan pelarian yang kita faham tidak begitu teratur dan banyak masalah peparitannya, environment dan sebagainya. Ia perlukan dalam $500, dan World Bank telah mengeluarkan sukuk bukan bond, sukuk untuk tujuan menggunakan wang tersebut untuk membantu World Bank dengan kerjasama WHO menyediakan bantuan keperluan, dan ada sedikit kupon tak banyak, iaitu berdasarkan konsep murabahah. Itu satu konsep yang baik. Mudah-mudahan pada hari ini, kalau kita rasakan perlu untuk mengeluarkan sukuk yang berbentuk WHO untuk COVID-19 sukuk, saya rasa itu tajuk yang cukup menarik, dan mungkin terserah kepada bukan syarikat, bukan mungkin bank-bank negara, tetapi bank-bank multilateral seperti IDB di Jeddah, IDB di Manila, dan juga bank-bank pusat yang lain bekerjasama dengan World Bank, dan juga mungkin badan-badan zakat sebagai pelabur. Inilah masa kita untuk memberikan pelaburan dalam bentuk yang baru, untuk mencari ubat yang mujarab untuk mengatasi COVID-19, dan juga memberikan kemudahan-kemudahan peralatan perubatan kepada doktor, frontliners, nurses dan seumpamanya. Saya menyokong penuh cadangan WHO sukuk untuk pandemik, tetapi perlukan champion
untuk mereka menggerakkan idea ini. Okay, kita akan bergerak terus kepada bahagian kedua, iaitu proses menggunakan sukuk. Prosesnya panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak pernah melihat orang keluarkan sukuk kurang daripada 1 bulan. Paling kurang 1 bulan. Itu pun zaman-zaman kegemilangan sukuk di Timur Tengah, di Dubai khususnya. Tapi ada banyak masalah bila cepat, bila kita buat dengan keadaan tergesa-gesa, banyak perkara yang terlepas pandang mungkin. Jadi pengalaman itu berlaku banyak dalam krisis kewangan 2008 dan juga 2010. Jadi banyak sukuk-sukuk yang telah default, yang telah mungkir dari segi keupayaan membayar balik kerana tidak dibuat kajian teliti kepada cash flow, kepada management, kepada bahasa legal dokumentasi. Ini berlaku isu yang selepas itu banyak yang terpaksa dijadikan kes-kes mahkamah. Sampai sekarang belum selesai kes di Dubai dan sebagainya. Jadi kes itu masih berlaku kerana ketidakcekapan, mungkin kekokohan dalam mengeluarkan sukuk. Sukuk memerlukan masa, memerlukan pemerhatian, memerlukan ketelitian. Sebab itu tempoh sukuk ni kadang-kadang mengambil masa paling cepat 3 bulan, yang biasa 6 bulan, kadang-kadang setahun, kadang-kadang 2 tahun. Saya pernah terlibat satu isu sukuk, saya punya projek sendiri, hampir setahun. Nak menangis kita, nak tunggukan bayaran fee itu. Kerja banyak, travel sana sini, kos sudah meningkat. Nak dapatkan pengeluar untuk bersetuju kata ya, bersetuju dengan kos yang dicadangkan dan juga pelabur satu dunia untuk kata saya setuju dengan kadar tersebut, suatu usaha yang cukup panjang. Banyak berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kerja kita yang lama itu berhasil. Itulah dalam bisnes ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebagai seorang usahawan, kerja sebagai usahawan seperti seekor burung yang keluar di waktu pagi mencari rezeki yang tidak tahu di mana rezekinya. Itulah konsep keusahawanan dalam dunia ini. Bukan senang menjadi seorang pencipta pekerjaan, membayar gaji sendiri dan gaji pekerja. Jadi itulah sifat keusahawanan yang dipuji dalam agama kita, bekerja dengan tangan sendiri. Tapi dalam suku ini kita banyak bekerja kuat dan juga banyak berdoa supaya dicepatkan tempoh dapat diselesaikan. Okey, apakah proses-proses yang perlu dalam suku? Yang pertamanya, kita kena mengetahui dengan tepat apakah matlamat tujuan pengeluar sukuk tersebut. Dia nak keluar sukuk untuk apa? Untuk working capital, untuk refinancing, untuk buat projek baru, projek yang berbentuk contohnya dia panggil greenfield. Power plant tak ada, nak buat power plant. Tak ada ni, kosong tanah, nak buat benda baru. Jadi risikonya lebih tinggi. Kalau nak keluarkan sukuk untuk refinance, risiko kurang. Cepat sikit prosesnya dan sudah ada dia punya aset pendasar mudah. Hospital, nak buat hospital kedua, mudah. Power plant dah ada, nak buat power plant yang kedua, mudah. Tapi nak buat power plant yang pertama, tidak ada apa-apa lagi, susah. Apatah lagi menggunakan teknologi baru seperti solar, hydro, yang orang tak faham dari segi pelaburan dalam teknologi hijau ini, susah, makan masa yang panjang. Tapi nak buat power plant, gunakan arang, batu, nak gunakan elektrik atau gas, mudah. Jadi orang faham konsep turbine yang menggunakan teknologi biasa. Jadi kena pastikan tujuannya apa. Nak beli kapal terbang baru, nak buat sekolah baru, universiti baru, atau nak tambahkan kemampuan teknologi yang sedia ada. Itu yang pertama, sebab itu akan merongkaikan banyak isu dari segi pendarafan, dari segi risiko, cash flow dan sebagainya. Jadi bila dah clear tujuan utama pengeluar, dan kita kena ambil maklum, pengeluar ni kadang-kadang dia berubah hati. Dia berbolak-bolak hati. Hari ini dia kata nak keluarkan 1 bilion untuk ni. Tapi besok dia ubah pemikiran. Kita kena ubah balik dia punya financial modelling dan sebagainya. Tapi tak apalah. Kita kata yang pertamanya, tujuan pengeluar sukuk mesti jelas. Niatnya kena jelas. Innamal a'malu binniyat. Kita masukkan bab hadis sikit di sini. Yang keduanya, adakah dia merupakan berdasarkan asset back atau asset base? Kita bincang tadi. Kebanyakannya tidak akan pakai asset back, dia akan pakai asset base. Kemudian dalam asset base ini, pendekatan yang kita akan cadangkan adalah adakah suku ijarah kalau dia ada aset. Sometimes dia tak ada aset. Dia tak ada aset untuk jual, untuk beli, untuk sewa balik. Banyak kerajaan hari ini, kita bercakap dengan mereka, dulu mereka suka jual aset. Sekarang ni mereka tak nak jual aset.
ada banyak aset, mereka tak nak jual sebab banyak isu di parlimen, di politik dan sebagainya. Jadi banyak isu yang berbangkit. Jadi mereka nak sukuk yang tidak menggunakan sebarang aset. Cabaran kepada saya dan rakan-rakan dalam pasaran bagaimana menggunakan sukuk yang berasaskan kepada aset tapi tidak ada aset. Jadi kita kena fikir panjang sikit. Jadi adapun sukuk bentuk hutang macam murabah senang sikit. Tapi dia punya kecairan agak terhad kerana pelabur Timur Tengah tidak boleh melabur dalam sukuk yang 100% berdasarkan hutang semata-mata. Tapi di Malaysia tidak ada masalah. Pihak Suruhanjaya Security membenarkan sukuk berasaskan 100% hutang yang dikeluarkan melalui murabahah, istisna dan sebagainya dalam pasaran-pasaran atau kontrak hutang. Jadi nak tahu apakah cita rasanya. Dalam buku saya Emirates Airline Sukuk, Emirates Airline nak produk yang dia kata inovatif, yang orang tak buat lagi. Dia nak yang terlalu menarik, yang mempersonakan, yang mengujar, yang anggun, elegan. Itu standard bahasa orang Dubai lah. Jadi dia nak yang baru. Jadi makan masa hampir setahun untuk lengkapkan dia punya ciri-ciri dia punya rangkanya, satu demi satu, dari segi undang-undang, dari segi risiko, dari segi taxation. Ada implikasinya. Bila ubah saya struktur, ada kesan pada undang-undang, ada kesan kepada penzahiran risiko, ada kesan kepada teks yang akan terkena dan sebagainya. Jadi itu yang kedua, bentuk sukuk yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, kena pastikan tempohnya. Nak keluar ni 5 tahun ke, 7 tahun ke, 10 tahun ke, ataupun 30 tahun, ataupun perpetual. Ada sukuk yang berbentuk perpetual. Malaysian Airlines keluarkan satu sukuk perpetual, AirAsia keluarkan sukuk perpetual yang tidak ada tempoh matangnya. Melainkan diputuskan sudah tidak mahu meneruskan, mereka boleh gulung ataupun tutup sukuk tersebut dengan syarat-syarat tertentu, tetapi dalam prospektus tidak ada tempoh matang. Ini juga boleh berlaku dan kita kena pastikan 5 tahun biasa, 7 tahun biasa tapi mencabar, 10 tahun ke atas lagi mencabar kerana dalam pasaran sukuk dan bond, kadar pertukaran mata wang itu selalunya terhad pada 5 tahun. Jadi the swap rate itu dalam pasaran swap untuk menguruskan pengurusan risiko mata wang, dia tidak lebih 5 tahun. Jadi boleh 7 tahun, boleh 10 tahun, tapi mungkin ada kos yang lebih tinggi kepada pihak pelabur dan juga pihak pengeluar. Jadi a bit difficult but it can be done, dan banyak macam Malaysian highway plus highway 30 tahun sukuknya. Jadi biasa. Jadi dan orang Malaysia dia biasa dengan 30 tahun. Di Timur Tengah sebut 30 tahun tak percaya. Memang jarang buat 30 tahun. Hanya 5 atau 10 ataupun 7 tahun atau 10 tahun paling lama. Jadi tempoh itu memberikan peranan kerana tuan-tuan dan puan-puan, semakin panjang masa semakin berisiko tinggi. Berlakunya COVID, berlakunya malapetaka alam, peperangan, perubahan mata wang, jadi risikonya tinggi. 5 tahun itu adalah tempoh yang lebih pendek dan senang diuruskan risiko kalau ada risiko. Itu tempoh. Yang keempatnya, siapakah penasihat kepada pengeluar risiko ini? Pertamanya, mereka kena dapatkan lead arranger, satu bank yang menjadi peneraju. Mereka lah yang akan meletakkan asas perundangan dari segi syariahnya. Mereka lah yang akan berbincang dengan pengeluar dan berhubung dengan pihak pelabur dan sebagainya. The lead arranger adalah pihak bank pelaburan yang menjadi peneraju. Dan dalam hari ini kita melihat dalam satu suku itu telah terdapat co-lead arranger. Mereka berpakat-pakat menjadi peneraju sukuk secara bersama. Kerana risikonya besar, bebanannya besar, mereka berkongsi kepakaran dan juga kekuatan masing-masing untuk menjadi peneraju bersama lead arranger. Ada juga dipanggil sebagai financial consultant untuk memberikan laporan keuangan yang lengkap dari segi cash flow, dari segi penilaian harta tersebut. Jadi perlukan satu report kewangan, sama ada dibuat oleh pihak lead arranger ataupun dilantik satu lagi financial consultant yang berdaftar, yang mempunyai pengalaman dalam bidang-bidang tertentu. IT-nya ada penilaian berbeza dengan rumah, dengan saham, dengan emas, dengan kapal terbang, dengan kapal laut, dengan power plant, dengan hospital. Ada perbezaan dari segi perakaunan dan juga penilaian. Dan juga peguam untuk mereka menjadi peguam pada pengeluar, peguam kepada bank dan juga peguam kepada pelabur.
Jadi ada banyak peguam yang terlibat untuk mereka meneliti dokumen perundangan kerana kalau berlaku konflik di mahkamah, dokumen inilah yang menjadi bahan rujukan utama. Kemudian penasihat syariah untuk mereka memberikan pandangan tentang pensaturan, patuh ke tidak patuh, menjadi complicated kalau dia melibatkan banyak pihak. Ada penasihat syariah kepada pengeluar, ada penasihat syariah kepada lead arranger, ada penasihat syariah kepada firma guaman, ada juga penasihat syariah kepada pelabur-pelabur yang pelbagai. Jadi kadang-kadang berlaku dalam 10 penasihat syariah yang pelbagai jawatan kuasa. Jadi perlu ada engagement, perlu pada rundingan, perlu pada perbincangan dan seumpamanya supaya kesemuanya dapat disusun dengan baik. Saya pernah terlibat dalam semua keadaan. Kadang-kadang saya menjadi penasihat syariah kepada pengeluar berhadapan dengan ramai orang yang nak ambil kesempatan dari segi nak pastikan lebih banyak tinggi kupon dibayar. Saya juga pernah menjadi penasihat syariah kepada peguam, sometimes kepada pelabur, sometimes kepada financial consultant dan seumpamanya. Pengalaman tu menarik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada lagi ni kita nak sambung siapakah lagi pihak-pihak yang terlibat dalam Sukuk, tapi saya kena berhenti awal hari ini sebab ada appointment nak pergi buat rawatan frozen shoulder saya yang semakin teruk. Nak pergi ke Kuala Lumpur, appointment pukul 12 suku, saya kena rush daripada Cyberjaya. Saya rasa cukup sekadar itu, kita sambung besok supaya masing-masing seronok nak dengar lagi apa yang kita akan kupas dari segi proses pengeluaran sukuk yang melibatkan banyak pihak pengeluar, lead arranger, peguam, financial consultant, firma guaman dan juga penasihat syariah. Tapi ada lagi proses yang cukup panjang dan saya akan cerita pengalaman-pengalaman sebenar dalam meneroh KI dan juga melayari kehidupan sebagai seorang penasihat syariah dalam bidang sukuk yang ramai orang tidak tahu kerana dia bukan bidang masyarakat umum, dia bidang korporat, bidang melibatkan negara dan syarikat-syarikat besar. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya akan cuba melihat 2-3 soalan yang mudah-mudah mungkin saya akan cuba jawab dan lepas itu saya minta izin untuk beredar awal pada hari ini. Tidak ada soalan, jadi Alhamdulillah semuanya faham belaka. Terima kasih di atas sokongan kesemua yang bersama saya, Siti Hafsah, Hanira, Nabila, Muhammad Firdaus, Nurzita yang setia bersama saya dalam program ini, Din Kelate, Odi Jasman dan ramai lagi lah rakan-rakan yang sentiasa memberikan saya motivasi dan inspirasi untuk bersiaran dalam setengah jam kurang lebih untuk berkongsi ilmu dan juga mungkin hikmah, mungkin juga pandangan dan perspektif dalam banyak isu yang melibatkan soal kewangan Islam semasa dan juga melibatkan hukum hakam yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada mungkin bahagian keempat. Kita sambungkan lagi sikit sebab saya rushing hari ini. Besok pada jam 11 pagi pada hari Jumaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.